klub newcomer ni, kalau ada player yang terlalu menyelah, kita akan hilang. Kalau player tak menyelah, kita akan buang. Tu yang masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar follower page Harimau Malaya? Hari ini istimewa, kita di Stadium Negeri Kuching. Yeah! Akhirnya dengan adanya aku kat sini, cukup 14 negeri punya stadium utama aku dah pergi. Yes! Lengkap. Dan hari ini lagi best sebab aku bersama dengan kawan baru, Akmal dari channel TikTok La Bola. Betul? Betul, La Bola. Kenalkan diri dulu Akmal, silakan. Saya Akmal, La Bola. TikTokers buat video bola sepak kat Sarawak ni, setakat ni lah. Jadi itu je lah pengenalan. Memang orang Sarawak? Memang orang Sarawak. Umur berapa umur? Umur saya 31 tahun. Wow, aku tu sangat aku. Alright. So tujuan kita datang bawa Akmal sebenarnya kita nak borak-borak lah sebab ini first time kami sampai ke Sarawak. So kita carilah fan yang kira kuat dan sekarang mungkin tumpuan di Sarawak ni lebih kepada Kuching City FC. Kuching City FC. Boleh tak Akmal ceritakan sejak bila sebenarnya timbul minat nak mendalami ataupun nak serius bagi liputan, bagi pendapat tentang bola sepak Kuching City FC ni? Dia mula daripada cerita tentang liputan ni. First saya buat video tu, cerita tentang kelab bola Inggeris. Oh, asal dia lah, EPL lah. Saya minat Spurs, tapi itulah fan base Spurs dia tak besar sangat. Faham. Walaupun kita ada official Sarawak Spurs. Oh ya. Yeah. Kita ada official fan club untuk Spurs, Sarawak Spurs official fan Tapi club. nak bagi tahu rahsia, kita rival sebab saya Arsenal. So Spurs start daripada Spurs dan lepas tu kita buat the first video tentang Sarawak adalah waktu SMJ Cup. okey. Dekat Sabah. Alright. Waktu tu buat berita tentang cerita tentang macam mana bolehkah Sarawak bersaing dekat Liga Super. Finally tengok tu, banyak sambutan rupanya. Kenapa nak buat tu asalnya? Kenapa nak buat terdetik nak buat pasal Sarawak juga? Sebab tak ada siapa buat. Yang first of all memang tak ada siapa buat. Jadi bila kita tengok dekat Semenanjung ramai orang buat cover untuk tim Kedah, cover untuk tim Selangor. Jadi dah lalang tak ada orang buat, kita buatlah. Jadi awal-awal tu memanglah ada orang kutuk tu biasalah. Tapi sokongan kawan-kawan yang penting satu. Kawan-kawan memang walaupun video biasa dia like satu. Lepas tu dia WhatsApp bagi tahu, wah aku dah like. Macam tu lah. Jadi kita pun rasa macam walaupun ada orang, kita sebenarnya kalau buat video ni kadang-kadang kita sibuk fikir yang toksik seorang dua orang. Betul? Sedangkan kita ada sokongan yang lebih banyak daripada itu. Tu motivasi lah macam mana kenapa saya stay untuk kekal. Kalau kau nak cerita pasal kecaman lah kan. Kecaman ni kita tak dapat nilai tau. Kalau kecaman tu air, aku ni dah banjir lah. Aku ni dah tenggelam banjir lah kalau kecaman tu. Berapa banyak orang kecam aku. Tapi itu penguat sebenarnya. Okey, kau cerita tadi ada dua reaksi orang. Ada yang kecam, ada yang sokong. Apa antara kecaman yang paling berat yang kau pernah terima masa mula-mula tu? Setakat ni yang paling berat lah. Yang paling berat adalah orang mempertikaikan macam kau ni bukan siapa-siapa. Aku bukan siapa-siapa. Macam main bola pun tak pergi jauh. Macam orang wakil sekolah agama ya. Itu pun duduk tepi. Kalau tim menang 4-0, okey Akmal pakai kasut baru orang panggil minit 89. Lepas tu nak cerita tentang coaching memang tak ada lah. Memang tak ada. Sekarang ni baru nampak cerita tentang coaching sebab rakan sekerja saya sekarang ni bekas coach Sarawak United. Bekas assistant Faizal Patrick. Tapi itulah sebenarnya mentaliti orang Malaysia. Sebenarnya orang contoh beli kuih pun tak semestinya orang pandai buat kuih kan. Kita boleh bagi komen kan. Tapi sebenarnya memang kena hargai suara penonton sebab kita pun bayar duit nak tengok kan. Dan apa lagi seterusnya, apa yang buat tambah semangat nak serius pula lepas tu? Dia jadi benda yang menyebabkan saya jadi serius bila Kuching City ni dia macam mengiktiraf lah. Dia panggil saya dan dia panggil saya yang media dia ajak bincang, dia nak buat satu video collaborate. Apa punca dia panggil tu sebenarnya? Ada isu yang Akmal sentuh, tegur dia orang ke, kritik dia orang ke ada? Ada satu video itu saya buat kat YouTube dengan TikTok. Cerita tentang status pemain import yang dia orang beli tu. Pemain tu tak setuju lah, kritik lah. Saya kritik. Saya kritik sebab pemain import tu tak pernah main dekat Liga Malaysia. Okey, tentang value tu saya tak tahu sangat. Tapi kita tahu pemain import value dia lebih tinggi lah daripada pemain lokal biasa.
Jadi bila tak ada rekod, kita nak expect ni nak main kat Liga Super ni. Nak main Liga tinggi ni. Betul. Sebab Liga Super tinggi ya. So, kebetulan diorang pun kontak saya lepas video tu diorang kontak. Diorang tengok video tu dekat Facebook. Sebab diorang messenger saya. Diorang messenger, diorang ajak sembang. Lepas tu Diorang tak marah? Diorang tak marah. Diorang suka lah, diorang suka. Ada respon lah. Maksudnya diorang suka bila ada reaksi daripada peminat. Kemudian reaksi tu menjadi tontonan orang. So diorang ajak untuk buat satu video lah. Nak bagi low bola ni rasa macam mana duduk dengan player. Jadi dia orang call, dia ajak pergi training ground. Sebab tu ada satu video saya dekat Facebook Kuching City. Jumpa tim lah masa tu. Waktu jumpa tim, sempat interview, tapi interview benda biasalah. Simple lah. Tanya soalan makan apa. Kita tak nak, sebab kita tak nak panas-panas dulu, kita tanya makan apa yang best kat Sarawak. Macam tu je lah selalu. So apa masa tu perasaan Akmal bila tim sendiri mula mencari Akmal, rasa dihargai lah apa yang you buat ni, orang iktiraf kan? Macam mana rasa perasaan dia rasa macam kalau kita nak cerita tujuan utama buat video ni, satu ya, kita nak orang kenal kita. Betul ya? Okay. Tujuan utama kita buat video ni, kita nak orang kenal kita. Dan satu lagi, ruang tak ada orang buat, jadi kita buat. Benda ni tak salah. Betul? Benda tak salah. Kita tak melanggar apa-apa undang-undang. Kita hanya buat reaksi kepada tim. Jadi memang rasa macam dihargai di-acknowledge oleh kelab yang kita buat liputan tu, rasa macam best kan. Dan lepas tu bila dia panggil bincang, ada tak dia macam cakap, Mal, kita dah jumpa ni, jangan kutuk-kutuk sangat, ataupun dia bagi kebebasan? Sekarang ni dia kata tak, dia terpulang lah. Sebab kita tak kacau. dekat. Maknanya dia orang Kuching City FC profesional lah. Dia kata tak apa. Buat je buat je. Sebab hari tu mungkin waktu tu salah satu promosi dia orang, promosi untuk kelab. Sebab bila kita tengok di Sarawak ni, satu kelab berasaskan komuniti ni agak susah nak angkat. Okey. Kuching City jadi Kuching. Orang masih beranggapan kita nak Sarawak. Kita nak nama Sarawak. Nak nama Sarawak. Jadi negeri terbesar di Malaysia. Kita nak orang nak nama Sarawak. Jadi untuk tarik fan, kalau tengok sebelum ni macam mana Kuching City promosi, dia buat tiket free. Betul? Final lawan Sabah. Awal musim. Final lawan Sabah. Bukan final. Awal musim ada? Yang Liga Piala Malaysia. Dia buat tiket free. Penuh stadium. Penuh. Tapi dia takkan tiap kali nak free ke? Takkan tiap kali nak free. Takkan game malam esok pun nak free kan. Tapi tak tahu YB. Kita tunggulah. Tapi sebenarnya tak ada, sebab official tiket dah keluar lah. So Akmal kata dia orang nak Sarawak, nama Sarawak. So far walaupun Kuching, ada tak fan-fan Sarawak luar Kuching datang support juga yang setakat mana nampak? Setakat ni kalau dalam TikTok saya, memang Kuching ni satu-satunya kelab yang bertapak di Sarawak. Jadi dianggap tu wakil Sarawak. Yes, kita anggap tu wakil Sarawak. Itu yang paling penting sebenarnya. Kalau macam sesebuah negeri ni, kita tak boleh nak elak jiwa kita nak sokong negeri masing-masing. Cuma bila zaman penswastaan kelab ni, kita kena faham bahawasanya apa kelab yang ada di peringkat tertinggi sekarang, yang tu kita sokong dulu. Kecuali kalau Sarawak United nanti masuk dekat Liga Super, waktu tu kita boleh decide lah nak pilih mana. Sebab kita Sarawak ni terhad. Ini sahaja home ground untuk game peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan lah, peringkat tertinggi Liga Super. Ini sahaja. So, kalau kita nak tolak, nak tonton apa? Betul. Takkan nak tengok Liga Padang, Liga Sosial. Sekolah tingkat 5. Okey. Akmal sendiri, actually kalau kita imbas balik, Sarawak, Akmal follow dari zaman bila? Kalau ikut 90-an, gemilang dia. And 2004, 2013 pun gemilang juga. Akmal sendiri start daripada mana? Kalau saya sendiri mula jadi aktif pergi tengok kat stadium tu 2014 lah. Zaman Junior Star, Bobby Gonzalez. Asri Cucu naik kan baru kan. Asri Cucu baru naik waktu tu. Wow, hebat tu. Time tu hebat tu. 2014 waktu tu. Nak ceritakan stadium ni. Bayangkan kalau datang lepas Isyak sini awal lah, pukul 8. 8 suku kita sampai, berdirilah. Dah tak rasa duduk lah? Tak boleh duduk. Level dia waktu tu. Lepas Invisible tu. Sebelum Invisible tu, sebelum Piala Invisible tu, pernah awal-awal tu, dah nak habis game tu, penuh lah. Tapi lepas Invisible tu memang sentiasa penuh. Tapi adalah isu banyak lah. Bila ramai lah gelagatnya.
isu lawan Perak itu, faham. kereta terbalik apa semua, dinding. Tapi bukan kat sini je, benda macam tu pun tempat lain pun berlaku juga benda tu kan. biasa. Bila dah hype, bila tim tengah hype, tapi yang tu yang best. Itu kemeriahan dia. Itu yang kemeriahannya. Okay, time Invisible tu, siapa favourite Mas Tu Akmal? Siapa player yang memang nak tengok lah kalau datang? Waktu tu tak ada orang lain lah kita. Idola kita kat Sarawak ni Joseph Kalangti. Foi. Kita Joseph Kalangti ni boleh dikatakan kalau dia dah berhenti dia memang legend. Untuk generasi kami lah, generasi kami 2014. Kalau legend lain banyak lagi sebenarnya. Tapi kalau Joseph Kalangti memang boleh dikatakan legend lah waktu tu. Wow. Dengan laju dia, dengan shooting dia, Passing dia, crossing dia. crossing dia. Tapi sekarang ni dia tengah bertenang. Dia pun sekarang ni dah ada lesen dah. Dia di coaching juga kan? Dah nak jadi coaching lah. Lepas tu dia pergi Terengganu, pergi Selangor juga kan. Maknanya tim-tim besar pun hargai bakat dia juga kan. So memang hebat lah. Alright. Zaman tu zaman tengah sedap. Lepas tu dia start menurun. So sampai sekarang ni pun dekat M3 Sarawak. Nama Sarawak tu dekat M3. Akmal sebagai fan, apa yang rasa? Ada tak harapkan tim Sarawak ni dapat bangkit lagi? Memang harapan kita sebenarnya untuk satu-satunya kelab antara kelab yang menggunakan nama Sarawak United, walaupun kita tahu Bukan asal dia. bukan asal ya. Tapi tak kisah, Asal nama Sarawak? asalkan nama Sarawak itu kita kena sokong. Sebab hari tu game Liga M3, game free pun kurang sikit lah penonton penuh. Kawasan ni game free Liga M3. Maklumlah sebab game pun asyik-asyik kalah kan. Kalah. Lepas tu pengurusan pun sampai player sendiri yang jadi coaching, Kapten Azizi, Betul. Asri Cucu yang pemain senior terpaksa handle. Jadi macam kita harapkan tahun depan, sebab Datuk Posa dah bagi kenyataan. Dia kata Sarawak United tahun depan main lagi Liga M3. Dan cuma kita ambil dari segi positif yang adanya adalah ini chances lah untuk bakat-bakat di Sarawak ni. Confirm lah nak pakai player lokal. Betul. Sebab kita nak jimatkan Betul. kos tu. Banyaklah bakat-bakat yang ada, mungkin itu peluang dia. Dari segi negatifnya, tolong selesaikanlah apa yang dah buat sebelum ni. Itu yang negatifnya. Kita tolong selesaikanlah apa yang tertunggak sebelum ni. Mungkin kalau ada yang follower page Harimau Malayan, dia tahu saya antara orang yang banyak berkomunikasi dengan mendiang B Satyanada sebelum dia meninggal dunia. And komunikasi kita orang lebih kepada usaha dia untuk bantu bekal-bekal player tu dapat hak dia orang balik gaji. Sayangnya sampai dia meninggal dunia tak settle. So sebagai fan yang ada dekat sini melihat isu-isu gaji yang melanda Sarawak ni, ada rasa macam malu ke, kecewa ke, macam mana? Tu memang benda ni memang bila kita lihat memalukan lah. Agak memalukan sebab kelab itu bawa nama Sarawak. Jadi segala pengurusan pemain semua terpalit. Kita peminat pun terasa, walaupun kita sebenarnya tak dapat nak menyumbang apa yang mampu kita sumbang sebagai peminat ni. Itu yang satu kita rasa terkilan lah. Sebab nak sumbang dari segi kewangan bukan sedikit. Betul. Boleh dianggarkan, bolehlah ambil estimate 4 juta. Wow. Estimate. Tengok 4 je okey lagi senyum, tapi dengar juta tu terus. Sebab kita tak tahu total Yes, yang sebenarnya. itu anggaran je kan? Anggaran. Sebab nak cari dia Sarawak United ni tersepit. Nak cari penaja untuk 4 juta duit tu, nak buang macam tu ya. Betul. Tak rolling. Siapa yang sanggup Rugi. kan? Kemudian nak cari penaja yang baik, kena performance baik. Betul. Nak performance baik, Kena player baik. player facility Facility kena baik. tak, bukan masalah terbaik. Tak ada training ground. Faham. Tahu kan orang. Bila main away itu je sempat main. Main home tak sempat. Wow. Jadi memang bila tengok Sarawak United ni, kita memang terasa lah. Kita boleh terasa banyak. Tengok dia punya Facebook pun dah sebelum habis M3 tu dah stop. Dah nampak memang ni tanda-tanda nak tutup ni. Sebab sebelum ni dia akan update list player untuk main ni. Tiba-tiba hujung-hujung tu dah stop habis. Jadi kita tahu memang ingat pengakhiran ingat. Tapi presiden umum ada lagi. Itu So, yang ada harapan baru lah. Harap-harap lah. tu yang tengok aku rasa memang macam memang bekas-bekas pemain ni marah ni. Sebab benda tak settle. Betul. Tapi kita harap semoga Sarawak United ni boleh settle lah benda tu dan boleh bangkit semula.
kita tak kisah ni Kuching ke, Sarawak ke. Asalkan tim tu bertapak di Sarawak. Asalkan kita boleh layan game Liga Super. Sekarang ni Kuching, kita boleh turun tengok game. Tu yang paling penting lah. Untuk kita layan game yang best orang kata. Okey. Kalau JDT turun, tengok JDT turun. Kalau JDT turun, baru rasa meriah dia. 4,000 datang. Kalau game biasa 200. 300. Okey Mah, kalau cerita pasal Sarawak tu lebih macam banyak kedukaan dia. Dukaan. Kita ambil yang positif sekarang. Besok malam Kuching City akan beraksi di final Challenge Cup, final sulung. Tapi first leg ketinggalan 3-0. Akmal sendiri melihat peluang untuk Kuching City FC esok macam mana? Jadi untuk kita, kalau nak cerita harapan, memang kita harap menang 4-0 lah. Lawan balik, betul lah. Kita kena menang 4-0. Ataupun 5-1 ataupun 6-2. Yang penting kita kena skor lebih dari 3. Bolos tu, tapi itulah harapan untuk menang tu ada. Menang memang ada. Menang 1-0 pun kira menang. Cuma nak angkat trofi tu rendah lah. Sebab PDRM pun sekarang ni macam keluar dari sangka yang berbeza. Sedangkan Giant killer. Kalahkan Selangor, kalahkan Kedah. Kan? Sedangkan dia ni macam, aku first start Liga Super, dia ni serumpun lah. Kelantan, Sarawak. Level-level lah, sama level lah. Tengok first game, kalah dengan Sabah 4-0. Lebih kurang lah dengan Sarawak ni. Sekali tu, dia tukar coach. Sebab saya pun pernah jumpa coach tu waktu, dia pernah sembang lah cerita tentang macam mana game dia, realistik dia game dia. Kalau game, dia kata PDRM bertahan. Dia kata semua tim dia memang bertahan. Tapi dia orang pandai. Dia ada long counter. Itu analisis play game tu bukan, kita pun tak tahu, saya pun tak faham juga. Tapi tak salah pun. Mourinho pun buat benda sama. Tak salah. Bertahan dan skor lah kan. Okey, ada tak aku merasa kecemerlangan Kuching City melangkah final ni? Of course, yang paling gempak lah kalahkan Kedah lah kan. Peringkat pertama itu. Itu paling gempak. Adakah disumbangkan oleh tukaran jurulatih daripada gandingan Irfan Bakti dengan Sulaiman Husin kepada coach Aidil Syarin? Kalau kita nak bagi kenyataan, memang sejujurnya perubahan tu memang berasal daripada coach Aidil Syarin lah. Sebab dia dia tukar sikit player dengan rasanya lebih kurang ada orang, tapi nampak bila masuknya coach Aidil Syarin ni, kita nampak pergi ke final Challenge Cup, itu pun dah kira okey dah. Pergi final pun dah kira pencapaian. Sebab kita bila lawan Kedah itu, semua orang dah anggap Kedah habis kat situ lah. Kedah yang akan pergi lah. Kedah yang menang, bukan pergi menang. Favorite. Menang Challenge Cup. Orang dah kata. Target dia juara kan. Saya kata, tak ada chance Sarawak, tak ada chance Kuching ni jumpa Kedah. Sekali main. Tak tahulah apa masalah waktu tu di Kedah. Menang pula. Semangat Kuching City pun lain macam masa tu. Lain macam tu. Saya boleh pergi ni. Lepas tu lawan Kelantan United. Kalau ikut rekod lawan Kelantan United, tak pernah menang. Tiba-tiba menang. Lepas tu lawan PDRM, kita pun tak pernah menang lawan PDRM. PDRM pun dapat aura dari coach Yunus Ali tu. Tapi kalau tengok first half, sama. Kuching pegang. Tapi itulah game, itulah biasalah bola. Biasalah bola, kita tak boleh nak expect. Tapi bolos tu banyak sangat. 3 kan. Aduh, macam aku rasa macam esok bila buat live di TikTok kan, semua orang tak payah tengok lah. Tak payah tengok lah kalau tahu dah. Kita pun tak apalah, kita pergilah tengok sebab game final kan, dia aura dia lain sikit. Kita malah menang 1-0 pun asal menang cukup lah. Itu saya sebagai realistik, peminat yang realistik. Okey, nak tanya last pasal Kuching City last. Abu Kamara dah disebut-sebut dah. Ada yang kata nak pergi Kedah lah, ada kata nak pergi Seri Pahang lah. Sebagai fan Kuching City, macam mana kalau Abu Kamara tu pergi? Macam senjata utama korang dirampas tim lain. Macam mana perasaan dia? Ke you rasa tim kena sedaya upaya pertahankan dia? Pendapat jujur, Abu Kamara ni kalau lepas rugi. Tim nombor 2 paling bawah, Abu Kamara boleh tersenarai dalam 5 orang top scorer. Jadi kalau, tapi semua orang dah jangka dah, tak mustahil untuk orang lain beli Abu Kamara. Cuma kita harap Abu Kamara, jadi Abu Kamara, please stay. Stay please stay. You find this boy please stay. Pernah komunikasi dengan dia? Pernah interview, suara dia sedap. Pernah personally cakap suruh dia stay? Itu memang awal-awal dulu orang kecam Abu Kamara. Asyik jatuh. Saya ke apa ni? Bukan sejak Aidil Syarin, dia lepas
Tak ingat bila moment dia nampak dia di Kamara tu. Dia dah start dapat confident dia balik. Dia dapat confident dia. Setiap game dia score. Tapi itulah bila lumrah kita sebagai kelab bawahan, kelab newcomer ni. Kalau ada player yang terlalu menyelah, kita akan hilang. Kalau player tak menyelah, kita akan buang. Tu yang masalah. Baik ayat kau tu. Bila menyelah memang akan hilang lah. Terlalu menyelah apa semua. Tapi kalau kena buang. Okay. So last kali Akmal sebelum kita tutup, apa harapan Akmal untuk channel La Bola dekat TikTok, and bagi tahu macam mana dia nak like, macam mana nak join, apa. Ceritalah pasal TikTok tu. Suruh dia orang ramai-ramai follow. Okay, buat peminat Harimau Melaya yang menonton ini, jangan lupa untuk follow TikTok La Bola, YouTube La Bola, Facebook dan Instagram La Bola. Di situ banyak info tentang bola sepak. Tak kisah di Malaysia ke, Sarawak lah especially. Saya banyak cover tentang game-game di Sarawak. Jadi mun nak dengar kelakar Sarawak, boleh follow TikTok kami, Facebook dengan YouTube kami. Ompong kacak ada? Ompong kacak ada? Ompong kacak ada? Ompong kacak ada. Okey, apa cita-cita terbesar untuk La Bola tu? Apa cita-cita terbesar, Akmal? Cita-cita La Bola ni, kita harap La Bola ni, kita sebenarnya nak harapan kita antara rujukan. Tapi Harimau Melaya ni, saya suka Harimau Melaya ni, dia punya info saya belum tahu ke. Dia dah tahu dah. Info tentang kucing lah. Info tentang kucing dengan Sarawak lah. Saya tak tahu lagi. Harimau Melaya ni tanya siapa ni? Syamim Yahya dulu nak masuk. Dia cakap, laju. Dia kata, saya pun buat rujukan lah dengan Harimau Melaya. Selalu cerita-cerita gosip-gosip player ni. Tapi itu yang terkejut dia. Pantas. Dia ni pantas. Jadi harapan La Bola ni kita nak cari. Kita perlu kerja sebagai kumpulan lah. Tu yang paling penting. Tapi insyaAllah nantilah kita akan rancang benda tu. Kita nak jadi macam Harimau Melaya. Cuma versi kita fokus kat Sarawak dululah. Circle kita kat Sarawak dulu. Kalau ada rezeki, kita boleh cover. Siap pergi ke KL kan nanti. Tak masalah. Tak mustahil. Terima kasih kepada Akmal kerana sudi meluangkan masa bersama Harimau Melaya. Come on guys, follower Harimau Melaya. Mesti kena follow TikTok, YouTube La Bola Hari ni juga jangan lambat-lambat, bagi semangat. Bila orang nak cerita pasal bola, nak kongsi idea ni, kita support lah. Alright, terima kasih. Tonton video ni sampai habis. Follow semua social media kami, tekan button loceng supaya anda tak terlepas sebarang konten menarik pada kami. Dan jangan lupa dapatkan merchandise eksklusif Harimau Melaya. T-shirt yang cantik-cantik yang Hisham pakai tu. Nanti boleh dapatkan. Alright, jumpa lagi untuk konten seterusnya. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.